Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua. Selamat datang dan terima kasih kepada semua yang menyertai sesi webinar NR pada hari ini, iaitu sesi santai virtual pengetua non-residen bersama alumni UiTM. Bagi memberkati program, mari kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulakan program pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Fazira binti Mahmud Fauzi, pelajar semester 5 di Fakulti Perakaunan dan merupakan salah seorang jawatankuasa perwakilan non-residen semester Oktober 2020. Dan saya juga merupakan moderator pada hari ini. Untuk makluman, sepanjang sesi webinar selama 2 jam ini, pada setiap 30 minit akan diberi kata kunci, keywords. Menjadikan total 4 keywords akan diberikan. Keywords ini perlu dimasukkan ke dalam link kehadiran program yang akan diberi di penghujung program. Jangan ketinggalan. Untuk makluman semua, program pada hari ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar non-residen mengenai tips menduduki rumah sewa, mengetahui hak-hak sebagai penyewa dan juga tanggungjawab sebagai pelajar NR. Sebelum memulakan webinar pada hari ini, marilah berkenalan dengan panel pertama kita, iaitu pengetua non-residen Encik Hisham Cik Mat. Beliau juga merupakan pensyarah kanan di Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, pakar dalam bidang rekreasi OKU. Hai, apa khabar Encik Hisham? Okay. Manakala panel kedua kita ialah Tuan Ahmad Fakri bin Abu Samah, merupakan alumni UiTM, Peguam dan Managing Partner Fakri & Co. LLB UiTM, LLM UiTM, Construction Law Ireland, juga merupakan pendaki Malaysia pertama menawan 7 gunung tertinggi di dunia. Bukan calang-calang orangnya. Hai Tuan Fakri, apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat. Okay. Para peserta digalakkan untuk memberi perhatian kepada sesi perkongsian pada hari ini kerana ianya penuh berinformasi dan sesi pop quiz akan diadakan pada akhir webinar dan sudah tentu hadiah-hadiah menarik juga telah disediakan untuk anda. Baiklah, keyword pertama pada hari ini ialah tombo. Tombo. T-O-M-B-O. Tombo. Okey, jika para peserta mempunyai persoalan, sila typekan di bahagian Q&A session. Tim kami akan kumpulkan soalan anda dan akan dibincangkan pada penghujung webinar. Tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan Encik Hisham Cik Mat, pengetua non-residen untuk memulakan sesi santai virtual pada petang ini. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berjumpa di platform webinar ni dan julung-julung kali yang NR buat lah. Okey, terima kasih kepada Cik Ahmad Fakri di atas kesediaan menerima pelawaan kami. Terima kasih tuan. Okey, jadi alhamdulillah. Jadi tadi dah dimaklumkan tentang apa kita punya tujuan kita mengadakan webinar pada hari ini. Jadi tujuan kita mengadakan webinar pada hari ini adalah salah satunya untuk tuan-tuan dan perempuan atau penonton sekalian untuk mengenali apa itu non-resident, jadi dan juga seterusnya tentang isu-isu utama tentang yang pelajar NR alami lah. Dan hari ini sebab itulah kita bawa saudara ataupun Tuan Ahmad Fakri kita, lawyer kita dan juga alumni kita, pakar untuk pegunungan kita ni, yang mana untuk bersembang santai atau berbicara santai berkenaan dengan isu-isu pelajar ni lah, berkenaan dengan rumah sewa terutama sekali. Okey, terlebih dahulu saya nak kenalkanlah apa itu NR. Jadi NR untuk makluman semua adalah pelajar-pelajar yang mana mereka tak mendapat kemudahan kolej kediaman dalam kampus. Jadi mereka ni menyewa di luar ataupun ada juga yang tinggal bersama keluarga masing-masing lah. Dan UPNR, Unit Pengurusan Non-Resident ini telah ditubuhkan
pada tahun 2006. Okey, pada tanggal 4 April. Jadi 4 April 2006 UPNR ditubuhkan, antara universiti yang terkehadapan dalam menjaga pelajar-pelajar non-resident ni lah. Okey, jadi ini antara fungsi-fungsi unit pengurusan non-resident. Kita buat directory yang mudahkan pelajar-pelajar untuk mencari rumah sewa, dan orang yang nak menyewa tu dia ada peluang untuk nak sewakan rumah mereka. Jadi kita juga bagi khidmat nasihat kepada pelajar-pelajar untuk macam mana nak sewa rumah, nak duduk rumah, nak jaga rumah yang elok dan sebagainya, dan seterusnya tentang kontrak dan sebagainya. Okey, jadi seterusnya NR juga ataupun unit pengurusan non-resident juga menyediakan ataupun memberi peluang pada pelajar-pelajar untuk menjalankan aktiviti-aktiviti supaya mendekatkan mereka ni dengan UiTM dan seterusnya dengan komuniti. Okay, ini seterusnya kita punya carta fungsi kita banyak sekali ya. Antara yang ujung sekali itu adalah berkenaan dengan bangunan aktiviti lah dan pelajar. Kita ada SRK kita yang turut memantau selain pada pengetua dan pengurus lah. Okey, dan kita jaga kebajikan pelajar dan sebagainya. Banyak sekali ya, ada pelajar kita masih tak tahu, jadi ini antara fungsi dia. Dan seterusnya ini lokasi kami, okey, atau lokasi unit pengurusan non-resident di UiTM Shah Alam. Jadi tengok kan, cantik. Mungkin ada yang tak pernah berkunjung ataupun ada yang pernah berkunjung ke Bank Islam. Di kompleks Prima Siswa tu, kita terletak di atas. Okey, di tingkat 1 tu. Jadi itulah lokasi unit pengurusan resident. Senang je kalau orang nak datang UiTM, cari Bank Islam di atas tu. Dan seterusnya ada satu lagi lokasi iaitu Pusat Khidmat Pelajar NR UiTM, terletak berhampiran dengan Giant, pusat komersial di belakang UiTM ni. Kita ada satu lagi pusat khidmat pelajar dan di situ ada wifi dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar UiTM boleh berkunjung di situ untuk untuk berdiskusi dan sebagainya menggunakan kemudahan yang ada. Tapi sekarang ditutuplah untuk 2 minggu ni ya. Ini antara dalaman lah yang terdapat di pusat khidmat pelajar tu. Kita ada komputer dan sebagainya, ada lokasi untuk berbincang dan sebagainya lah, penuh lah selalu, terutama sekali dekat-dekat final exam lah. Jadi sekarang ni tak adalah bila PKP PKPB. Jadi kemudahan-kemudahan lain terdapat. Kita ada juga pusat bilik kegiatan pelajar di atas Bank Islam tu. Kita ada bilik macam bilik aktiviti pelajar, pelajar boleh datang untuk buat kelas ataupun diskusi. Ada persatuan-persatuan pelajar pun datang gunakan dan sebagainya. Boleh buat kita ada penjadualan, kena booking. Okey, bilik mesyuarat kita pun digunakan juga. Kita buka kepada persatuan-persatuan nak guna dan sebagainya, persatuan pelajar nak guna untuk berbincang dan sebagainya. Boleh datang bincang di NR, buat booking je. Dan seterusnya di atas tingkat 2 tu kita ada NR Lounge. NR Lounge ni memang lengkap lah, ada wifi yang memang hotspot sangat laju. Jadi datang sini gunakan. Jadi minta kebenaran isi. Sekarang ni dah ada norma baru ni, SOP, kenalah register dulu. Jadi boleh gunakan di tingkat 2 tu. Ya, seterusnya di depan ni pun selalunya penuh. Sekarang ni kosong, kesian, cleaner je lah. Jadi sebelum ni ruang lobi kita ni selalu pelajar-pelajar datang untuk diskusi dan sebagainya. Dan untuk pelajar-pelajar NR, bagusnya UiTM ni kita sediakan bas. Bas ni kita sediakan pusing, ada round dia section 7, lepas tu kemudian di section 2 dan juga sampailah ke intake. Jadi pelajar-pelajar boleh gunakan. Kalau pelajar-pelajar NR kamu nak guna nak sewa rumah tu, cari kawasan-kawasan section 7, section 8, semua kita ada bas, kawasan-kawasan laluan dia. Okey, ini kita catur organisasi kami di NR diketuai oleh Prof Azizan sebagai ketua, Timbalan Naib Chancellor ISHP, kemudian ada Puan Ajar Ikhwana lah sebagai pengurus di pengurus kanan kita. Okey, orang kuat kita lah di sini Dan seterusnya di NR juga, untuk pengetahuan semua penonton, kita ada SRK seperti di college ada SRK, di NR pun ada SRK seramai 15 orang yang terdiri pada ustaz, terdiri pada pensyarah, terdiri pada staf-staf UiTM yang mana bertugas untuk menjaga pelajar-pelajar NR. Mereka ni mengetuai ataupun menasihati, ada 10 exco di situ. Jadi ada exco yang terdiri daripada pelajar-pelajar di dalam exco tu lah. Okey, dan setiap SRK juga ada jadual tugas masing-masing. Jadi pelajar-pelajar NR jangan risau sekiranya sakit malam-malam atau petang-petang ada kes-kes berkaitan dengan kecurian dan sebagainya. Selain pada report polis, boleh juga maklumkan kepada SRK. Jadual SRK ni ada di dalam laman web NR. Jadi jangan risau, boleh rujuk di situ. Memang nombor handphone semua ada di situ. Dan hari-hari bertugas pun ada. Kalau hari tak bertugas pun boleh call. Nanti mereka akan bantu. Okey, nombor saya pun ada di situ. Dan di NR seperti juga di college kita ada jawatan kuasa perwakilan.
Dan di sini specialnya kita ada bagusnya kita ada dari berbagai fakulti, pelajar-pelajar mewakili fakulti-fakulti yang mereka diketuai oleh saudara Muhammad Arif Husaini ini. Jadi dan seterusnya ada 50 orang, kita ada 50 orang JPNR, sangat ramai. Kalau di college ada lebih kurang 17-18 orang tu, kita ada 50 sebab nak jaga lebih kurang 16,976 pelajar di Shah Alam je. Kalau di satu Malaysia ni hampir 70,000 pelajar NR ya, Tuan Fakri. Tapi di Shah Alam je dekat 17,000 kita ada pelajar. Jadi kita perlukan rakan-rakan pelajar sendiri seramai 50 orang ni untuk bantu kita diketuai ataupun ada penasihat dia untuk setiap exco tu. Okey, untuk aktiviti pelajar NR di UiTM ni tidak ketinggalan. Kalau di kampus, di fakulti, di universiti lain wallahualam, saya tak tahulah, saya dulu di UiTM, kita tak langsung. Tapi di UiTM kita ada aktiviti-aktiviti untuk pelajar NR. Antaranya ini adalah program wajib yang berkala untuk pelajar NR dan food bank dia iaitu NR Road Tour to fakulti. Kita bawa NR team kita pergi melawat ke fakulti-fakulti. Seterusnya ada lawatan mesra ke rumah pelajar. Jarang berlaku kita pergi rumah pelajar ni, kontak dia dan pergi rumah mereka. Sesi kopi O, sesi santai solat. Lepas solat ni, triple S ni, 3S ni dan seterusnya bacaan Yasin dan tahlil. Nanti saya akan terangkan lebih detail lagi. Tujuan kita buat semua ni adalah untuk ketampakan ataupun visibility NR kepada pelajar dan masyarakat sekitar. Dia tahu kata NR ni, UPNR ni menjaga pelajar-pelajar NR kita. Okey, jangan cakap UiTM tak jaga, kita jaga. Jadi kita jaga kita ni. Okey, menyebarkan tentang aktiviti pelajar dan seterusnya nak pelajar-pelajar UiTM yang tinggal di luar dengan cara promosi ni, suruh dia orang register alamat semasa mereka, bagi nombor handphone. Sebab kita perlukan sangat data-data ni in case kalau berlaku kemalangan, berlaku sebarang kecemasan, kita ada nombor yang betul untuk dihubungi. Dan seterusnya bila kita dapat semua ni juga, aktiviti ni adalah untuk kita nak bagi food bank, bantuan makanan kepada pelajar. Dan ini ketampakan UiTM yang mana kita dah masuk ke Astro alhamdulillah melalui inisiatif dijalankan oleh pengurus kita Puan Ikhwana ni. Jadi Astro datang nak tengok apa yang UiTM buat untuk jaga pelajar-pelajar dia. Jadi kita bawa Astro ke semua tempat-tempat yang kita dah buat dengan food bank kita dan sebagainya, ke rumah pelajar dan sebagainya untuk edarkan makanan. Okey, kita ada food bank, pantry dan sebagainya. Inilah wajah-wajah lah bila kita pergi ke fakulti-fakulti, kita bawa kita punya goodies ataupun hadiah-hadiah untuk diberikan kepada pelajar NR. Yang penting kita nak mereka register dengan NR, bawa alamat rumah dan sebagainya, jadi kita bagilah. Okey, maklumat, kita nak maklumat-maklumat ni supaya kita dapat kenali mereka dan kita dapat hubungi mereka sekiranya berlaku apa-apa. Ini lawatan mesra ke rumah pelajar juga, malam-malam pelajar kata datanglah rumah kami, kita bawa barang-barang makanan dan sebagainya untuk ke rumah mereka, untuk kita kenali mereka dan pastikan satu rumah dia kalau 15 orang ke 10 orang semua register dengan NR untuk kita tahu dia orang punya ni kedudukan mereka dan sebagainya. Sesi kopi O yang ni selalu lepas asar lah, kita akan sediakan makanan selalunya untuk makan malam, makanan untuk makan malam untuk pelajar-pelajar ni setiap hari Selasa Rabu. Okay, jadi mereka boleh datang ambil makanan dekat pusat khidmat pelajar. Makanan-makanan ni kita sediakan, jadi mereka boleh datang ambil. Okay, jadi seterusnya ada triple S ni yang santai selepas solat ni pun kita sediakan makanan juga untuk pelajar-pelajar kita. Jadi tak perlu sibuk-sibuk nak masak dan sebagainya. Lepas habis kuliah datang ambil ataupun lebih yang ni lepas main Jumaat. Okay, datang ambil dan seterusnya balik study dan sebagainya. Okey, dan kita ada surau angkat di surau As-Siddiq juga untuk pengetahuan penonton sekalian, yang mana kita adakan lepas tahlil ataupun Yasin ni, kita sediakan makanan untuk pelajar kita mendekati komuniti di Division 7 tu. Untuk memilih pelajar-pelajar yang tadi 50 orang tu bukan senang jadi kita buat satu KC pemilihan yang mana TDHP hantar nama pada unit pengurusan dan residen untuk kita bawa mereka ke satu camp. Okey, untuk kita pilih 50 yang terbaik untuk menjadi pemimpin-pemimpin pelajar NR ni yang sanggup bekerja bersama-sama kita untuk membantu pelajar NR. Dan seterusnya lepas mereka dah terpilih 50 orang ni, kita bawa pula untuk ke kamp pemantapan JPNR. Jadi kalau sekarang ni ada siapa-siapa yang minat untuk jadi pemimpin, dah kena keluar pada college, mungkin tak ada mana nak pergi lagi dah kan, selain pada buat grad food dan sebagainya, datang ke JPNR ni, jadilah JPNR. Okay, kami masih memerlukan khidmat-khidmat anda ni. Okay, jadi seterusnya, ini jasa yang pelajar-pelajar NR buat juga di Shah Alam ni, yang dapat menurunkan kes-kes denggi di Shah Alam hingga jadi SIFA ni satu ketika, iaitu advokasi denggi.
Okey, jadi seramai lebih kurang 400 orang campur komuniti sekitar pusat komersial tu, kita bersihkan kawasan tu kan daripada denggi, daripada nyamuk dan seterusnya, jentik-jentik dan sebagainya, hingga menyebabkan satu pengiktirafan lah kepada UPNR sendirilah. Dan selain daripada itu, ini aktiviti yang besar juga yang kita buat sebelum sebelum PKP itu. Okey, jadi kita sempat jemput Ketua Polis Selangor tetapi tak hadir dari Sabah. Jadi timbalan Ketua Polis Selangor datang hadir untuk bersama-sama dengan kita dan komuniti di seksyen pelajar dan juga komuniti di seksyen 7 tu lah. Jadi kita buat community policing. Okey, jadi ini salah satu yang kita buat tentang kesejahteraan penduduk dan sebagainya lah. Dan seterusnya pelajar NR juga tidak ketinggalan. Kalau college ataupun yang lain-lain boleh pergi luar negara, kita pun cari dana dan pelajar-pelajar cari dana untuk bawa mereka ke luar negara. Jadi dan seterusnya ada discovery journey. Bukan short sendiri di Shah Alam je, kita bawa pelajar ni atau pelajar buat satu program dengan bersama-sama kita kolaborasi bersama dengan bahagian IOI Islam, UiTM dan juga polis bantuan Ibu Jawab Polis Bantuan di UiTM ni untuk ke kawasan perkampungan orang asli untuk kita buat satu program kemasyarakatan bersama-sama mereka. Jadi ini salah satu yang pelajar berjaya lakukan lah. Dan ini Inspiring Future Engineer, kita bawa pergi ke Labuan, bukan di sini kita terbang sampai ke Labuan. Dan pergi ke pulau pula, naik bot, pergi ke pulau, kita buat tuition di sana, jumpa pelajar-pelajar di sana, orang kampung sana promote dia orang untuk masuk UiTM dan sebagainya, kan buat tuition sikit rakyat dan juga bersihkan di Pulau Redang yang cukup bersih itu kita bersihkan lagi. Dan ini supaya tak pelajar-pelajar NR ketinggalan, kita masuk juga dalam sukan college ni dan kita adalah champion lah untuk lelaki ni kan. Sayangnya this year tak ada pula. Okay, last semester lah tak ada. Jadi sayang sebelum PKP tu kan kita dah training dah tapi tak ada. Tapi sekurang-kurangnya NR menjadi lelaki ni champion lah. Dan ini adalah yang terkini lah lebih kurang tempoh hari yang kita buat PKP 18 hari bulan tu, bermula 18 hari bulan tu, yang mana NR turut bekerja keras untuk membantu pelajar. Alhamdulillah, jadi 1,864 pelajar-pelajar yang terkandas di Shah Alam, Kelang dan sekitar-sekitar PJ dan sebagainya kita dah bantu. Alhamdulillah, apabila mereka register, kita pun tahu kedudukan mereka, kita hantar makanan. Okey, ini antara foto-foto lah yang sempat kita rakamkan. Okey, happy dapat makanan jauh macam ada daripada Sabah, Sarawak, dan daripada bukan kata jauh pun, daripada Perak dan sebagainya pun turut ada yang tergandas. Dan bagusnya kita dapat sponsor lain lagi selain pada yang KPT bagi, UiTM bagi, masyarakat pun bila nampak kita dah hantar kepada UiTM van, UiTM lori, UiTM pergi hantar makanan tu, mereka pun tanya dan seterusnya mereka pun turut menghantar makanan beras dan sebagainya, telur dan sebagainya untuk dibagi kepada pelajar-pelajar NR yang terkandas tu. Okey, jadi di sini pun kita ada juga agihan makanan kita punya TNC HCP Perhazizan pun turut serta untuk bantu kita selain pada TD HCP yang cukup komited untuk bantu PB dan juga pusat macam-macam lah di UiTM ni, semua kita berkolaborasi untuk bantu pelajar-pelajar kita. Beratur panjang tengah panas pun tak ada masalah, yang penting mereka ikut peraturan dan sebagainya, SOP dan sebagainya. Dan ini yang bagusnya, UiTM, pelajar-pelajar kita sangat-sangat bagus. Berterima kasih kepada orang yang beri. Allah bagi, digunakan melalui insan-insan lain, tapi mereka ucapkan terima kasih. Tuan Fakri pun saya rasa salah seorang alumni FUU yang tu kuat, orang kata banyak menyumbang. Terima kasih banyak-banyak Tuan Fakri. Jadi saya dapat makluman pada Dr. Eva mengatakan Tuan Fakri juga salah seorang. Jadi NR pun turut dapat tempias dia. Kami asyik dapat juga makanan. Terima kasih banyak-banyak. Jadi pelajar-pelajar NR sangat terima kasih. Seterusnya kepada penonton sekalian, lepas habis kita punya ni ataupun sambil-sambil tu boleh juga nanti follow kami di Facebook. Sekarang dah ada ramai juga tu walaupun ni taklah seramai mana tapi adalah juga kan. Twitter pun kita ada, Instagram ada, Telegram ada, website pun kita pun dah banyak hit tu. Sejak 2 mejak ni kan. Jadi boleh follow mana-mana NR UiTM SA tu. Ikuti perkembangan kita lah. Okay. Dan ini kita punya portal lah. NR UiTM ni boleh, yang ni Tuan Fakri yang gempak sikit itu masa yang ada housing tu kita cari rumah sewa dan sebagainya tu. Dan pelajar NR sekarang anda semua saya minta sangat-sangat untuk mendaftar
Okey, sebab tu sekarang ni alhamdulillah haiwan pelajar pun haiwan akademik pun dah letakkan di situ dan keluarkan dalam petikan akademik untuk anda yang tinggal di luar kampus mendaftar dan kemaskini maklumat rumah sewa. Kalau tak ada rumah sewa, duduk rumah keluarga pun, alamat yang terkini itu tulis di situ, catatkan di situ kamu duduk di kampung dan sebagainya. Okey, di student portal kamu. Tolong kami untuk kami jejaki anda. Bukan nak cari mana-mana pun kalau in case berlaku apa-apa. Jadi ini dalam portal pelajar tu tolong isi. Okey, untuk yang seterusnya untuk makluman Tuan Fakri lah, ini yang menjadi antara tujuan utama. Tadi saya baru bagi intro je tentang ni kenali NR. Dan sekarang ni apa yang berlaku sejak beberapa minggu lepas lah apabila KPT telah menetapkan bahawa pelajar-pelajar boleh belajar secara ODL sepenuhnya di kampung halaman dan sebagainya. Jadi kejadian tu berlaku ataupun peristiwa tu berlaku pada 2 hari bulan petang. Jadi pelajar-pelajar yang cukup terkesan di mana mereka ada setengah tu bila sebelum tu punya arahan kata ODL tapi kena mendaftar di atau berada di kampus ataupun sekitar kampus. Jadi mereka dah masuk rumah sewa, ada yang belum masuk, dah dah bayar deposit dan sebagainya. Jadi ini yang isu yang kita nak bincangkan ataupun saya minta pendapat kepakaran Tuan Fakri sendirilah. Jadi bila kita buka Google Form tu, okey, ada 424 pelajar dan yang telah bagi tahulah kata dia ada masalah. Ini antara masalah-masalah dia. Wang deposit yang dibayar tapi tak jadi duduk, kemudian booking fee tak boleh refund balik, rakan serumah tak mau tanggung kos, dia orang terpaksa tanggung. Okey, belum tanda tangan penyewaan tapi dah bayar booking fee. Mereka tak faham penyewaan perjanjian tu. Okey, ini antara intipati yang saya dapat daripada pihak kami dapat daripada pelajar. Ada setengah tu pelajar part 3, dia baru nak kena keluar pada college, dah kelam kabut tu tapi macam-macam lah. Okey, jadi saya rasa ini antara isu-isu dia yang harap Tuan Fakri lepas ni dapat bantu kami untuk menenangkan ataupun mendapat jawapan lah sikit macam mana pelajar nak tuntut balik dan sebagainya. Jadi inisiatif yang kami dah buat di PNR adalah kami ada juga lah sediakan kalau sekiranya pelajar-pelajar ni nak perlukan bantuan yuran fee tribunal dan juga mahkamah, jadi kita sediakan juga di situ. Dan juga UiTM pun ada keluarkan juga bantuan UiTM prihatin. Selain daripada kita menjemput Tuan Fakri sendiri untuk datang untuk membantu kita lah. Okey, jadi untuk seterusnya saya rasa sesi Q&A untuk peringkat saya nanti lepas habis Tuan Fakri bercakap lah. Okey, kita bagi bicara Tuan Fakri dulu. Terima kasih moderator, itu daripada saya. Terima kasih kepada Encik Hisham di atas perkongsian beliau sebentar tadi. Diharapkan para peserta program telah mengenali NR dengan lebih dekat lagi dan apakah perkhidmatan yang NR sediakan untuk para pelajar NR. Baiklah, keyword yang kedua. We love, we care. Saya akan sebut 3 kali. We love, we care. We love, we care. Okay, jika para peserta mempunyai persoalan, sila typekan di bahagian Q&A. Tim kami akan kumpulkan soalan anda dan akan dibincangkan pada penghujung webinar. Seterusnya dijemput Tuan Ahmad Fakri Abu Samah, panel jemputan khas webinar pada hari ini. Seorang pakar perundangan dan juga pendaki pertama Malaysia menawan 7 gunung. Dipersilakan Tuan untuk meneruskan webinar kita pada hari ini. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Nur Fazira dan juga yang saya hormati Cik Hisham, Cik Mat selaku pengetua kepada NR. Jadi pada hari ini pelibatan saya dalam seminar ini adalah memberikan sedikit pandangan berkenaan dengan isu semasa yang berbangkit berkaitan dengan isu pembayaran sewaan rumah ataupun deposit sewa rumah yang dialami hampir 424 orang pelajar di seluruh Malaysia. Pelajar UiTM yang kita maksudkan. Baik. Antara isu-isu yang timbul adalah buat masa suasana sekarang tiada sebarang pelajar boleh dibenarkan untuk berada di dan mengikuti pengajian secara bersemuka ataupun fizikal
secara kelas fizikal, tetapi masing-masing dibenarkan untuk berada di rumah masing-masing atau institusi pengajian tinggi berhampiran dengan kawasan rumah masing-masing selagi mana mempunyai talian internet yang baik dan boleh mengambil bahagian dalam kelas yang dilakukan secara atas talian ataupun online classes. Atas sebab itu, soalan yang timbul adalah apakah yang terjadi dengan wang-wang deposit sewa rumah yang telah dibayar oleh semua pelajar. Saya rasa itu yang paling ingin diketahui oleh semua pelajar-pelajar yang terlibat. Baik. Saya nak mulakan perkongsian idea ni dengan menyatakan bahawa keputusan kementerian, boleh dengar Maaf Tuan Fakri, kamera tu cuba on ke? boleh Tak nampak muka. Okay, kejap Okey, nampak ke? Okey, dah nampak dah. Okey. Isu ni timbul selepas Kementerian Pengajian Tinggi membuat pengumuman pada 2 hari bulan Oktober bahawa new norms akan terus dikekalkan dan masing-masing boleh berada di rumah masing-masing. Tapi dalam masa yang sama, saya percaya semua pelajar-pelajar NR yang terlibat telah pun membuat persiapan terlebih dahulu daripada pengumuman dibuat. Maknanya pada semua pelajar-pelajar yang ingin mencari rumah sewa, mestinya rumah tersebut akan dicari, kemudian berhubung dengan pemilik rumah sewa, landlord, sebelum daripada pengumuman yang dibuat oleh KPT. Itu pasti. Dan kebanyakannya, kebanyakan rumah-rumah sewa ni tidak diuruskan sendiri oleh tuan rumah. Dan ada yang diuruskan melalui ejen. Ejen yang mencari penyewa, memperkenalkan kepada tuan rumah dan kemudian membuat pengaturan bagaimana bayaran deposit boleh dibuat kepada pemilik rumah. Dan akhirnya selepas deposit dibayar, apabila pelajar sampai di rumah masing-masing, kunci rumah akan diaturkan juga sometimes oleh ejen-ejen yang mewakili pemilik rumah ataupun pemilik rumah sendiri. Now, okey. Saya hari ini ingin berkongsi dari sudut apakah hak dan remedi sebagai penyewa ataupun apakah hak dan remedi sebagai pemilik rumah. Baik, dalam keadaan sekarang yang saya boleh katakan adalah apa yang berlaku adalah di luar kawalan semua rakyat Malaysia. Di luar kawalan pelajar, di luar kawalan pemilik rumah dan juga di luar kawalan ejen. Tidak ada siapa-siapa pun yang pernah mengetahui bahawa pada 2 hari bulan Oktober satu pengumuman akan dibuat dan membenarkan semua pelajar berada di rumah masing-masing. Instead of makluman awal bahawa pelajar-pelajar boleh mendaftar dan berada di kampus, tetapi perkembangan terkini berkaitan dengan COVID-19 menyebabkan dasar dan keputusan kerajaan akhirnya diubah pada 2 hari bulan Oktober. Baik, itu yang pertama. Dan dalam keadaan ramai pelajar-pelajar NR ni telah pun membuat komitmen untuk membuat bayaran deposit sewa. Deposit sewa ni kalau saya boleh membuat andaian, deposit bukan saja booking fee tetapi juga biasanya kalau rumah sewa ni dia ada 2+1, dia ada 3+1, termasuklah dengan deposit air dan api. Saya anggarkanlah, saya ambil satu contoh, sekiranya sewa rumah berjumlah RM1,000, kalau 2+1 maknanya para pelajar telah membayar RM3,000 dan kadang-kadang untuk bayaran utility, api dan air, RM1,000, so total yang mungkin dibayar adalah RM5,000. Itu saya bagi analogi, contoh saja. Baik, dalam keadaan yang saya sebutkan tadi, keadaan yang berada di luar kawalan semua pihak yang terlibat, sama ada penyewa, sama ada pelajar, sama ada pemilik rumah atau ejen, maka apakah status ataupun tahap keesahan yang berlaku pada perjanjian sewaan yang dimasuki. Baik. Dan juga saya buat dua andaian. Ada yang perjanjian sewa dah ada dan ada yang masih belum menandatangani perjanjian sewa because semua orang daripada rumah masing-masing.
hanya berurusan melalui telefon atau WhatsApp dan beremail mungkin dengan tuan rumah, dengan ejen, maka mungkin ada sebahagian yang dah sign perjanjian sewa dan ada sebahagian yang masih belum tanda tangan perjanjian sewa. Baik. Saya kalau nak mengupas perjanjian sewa tu dari sudut undang-undang, maka tentulah perjanjian sewa itu mempunyai satu kesan undang-undang yang nyata. Kesan undang-undang yang bukan menjadi sekadar bahan buhalan kepada pelajar ataupun kepada penyewa, kerana undang-undang diiktiraf dan jika dibawa di mahkamah sekalipun, perjanjian sewa itu akan ditafsirkan berdasarkan kepada lunas undang-undang yang ada. Okay, itu satu. Maknanya kalau anda telah berjanji dan bersetuju untuk menyewa rumah A katakan dengan sewaan RM1,000 untuk tempoh 12 bulan, maka anda adalah berkewajipan untuk meneruskan perjanjian tersebut. Itu kalau dilihat daripada perspektif undang-undang. Baik. Saya juga suka untuk mengatakan mana-mana perjanjian juga tidaklah semestinya menjadi satu perjanjian yang tak boleh dibatalkan atau perjanjian yang ditamatkan. Okay, saya bagi contoh. Saya pun mengambil contoh semasa. PKPB. PKPB telah diperkenalkan kalau di kawasan Kelang diperkenalkan pada 9 hari bulan Oktober, dan keseluruhan kawasan Selangor dan Lembah Kelang, Kuala Lumpur, wilayah Putrajaya diperkenalkan pada 14 hari bulan. Berakhir pada 27 hari bulan. Terputus tak? Kerana proses rentas negeri adalah perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak PDRM. Okey. Apakah relevannya cerita saya ini? Relevannya begini. Sekiranya anda adalah merupakan seorang pelajar di Perlis, anda menyewa untuk mereka yang belajar di Shah Alam, anda menyewa unit di Shah Alam. Tetapi anda tidak dibenarkan untuk travel daripada Perlis ke Shah Alam. Maknanya, perjanjian sewa yang anda masuki tadi adalah perjanjian sewa yang tidak dapat diteruskan atas pengenalan undang-undang yang menghalang daripada penyewa hadir dan menggunakan pakai premis tersebut. Maknanya, by operation of law, perjanjian tersebut adalah menjadi mustahil untuk dilaksanakan. Dalam erti kata yang lain ataupun dalam bahasa yang paling mudah, apabila undang-undang tersebut diperkenalkan, maka maka perjanjian sewa itu menjadi automatik terbatal. Menjadi automatik tidak boleh diteruskan. Ya, dipanggil frustrated. The contract has been frustrated kerana wujud undang-undang baru yang menghalang daripada anda merentas negeri. Itu satu contoh. Baik. Bagaimana pula dengan status perjanjian penyewaan yang tidak ditandatangan? Baik. Perjanjian yang tidak bertandatangan tidaklah bermaksud perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang tidak sempurna, tidak semestinya. Ya? Perjanjian boleh wujud dalam 3 bentuk. Perjanjian pertama adalah perjanjian lisan. Kedua adalah perjanjian melalui perbuatan. Dan ketiga, of course, perjanjian yang biasa kita lihat adalah perjanjian bertulis secara formal. Baik, boleh dengar Okey, maknanya untuk pelajar-pelajar yang telah pun menandatangani perjanjian, maka perjanjian sewaan Nampaknya kita of course wujud. ada masalah sikit. Untuk mereka yang belum lagi menandatangani perjanjian sewaan tetapi telah membuat komitmen seperti membayar deposit, kemudian bersetuju untuk masuk pada sekian tarikh dan bersetuju untuk berada di premis sehingga sekian masa, maka itu juga adalah sebahagian daripada perbuatan-perbuatan yang menjadikan perjanjian tersebut hidup. Perjanjian itu menjadi perjanjian sah dan mengikat, binding. Baik. Itu kalau saya kupas daripada perspektif sama ada perjanjian sah atau boleh dilaksanakan. But over and above,
hari ini punya sembang santai dengan pihak NR dan juga dengan student, saya lebih suka memberikan pandangan apa yang terbaik sebenarnya untuk semua pihak. Tidak semestinya yang terbaik untuk pelajar semata-mata. Dan yang terbaik sebenarnya tidak semestinya yang terbaik untuk pemilik rumah semata-mata. Tetapi hari ini adalah untuk mencari satu penyelesaian yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat dan melakukan apa yang saya panggil sebagai damage control. Damage control maksudnya mengawal kerugian ataupun mengawal kemusnahan yang telah berlaku. Kalau saya walaupun saya seorang peguam, sekiranya saya menasihatkan mana-mana anak guam berkenaan dengan hak masing-masing untuk, of course yes, boleh. Maknanya para pelajar boleh membawa kes-kes ini ke mahkamah. Sama ada kes ini dirujuk kepada Tribunal Tuntutan Pengguna ataupun kepada mahkamah kecil. Tuntutan kecil di bawah RM2,000, di bawah bidang kuasa Mahkamah Magistrate 2. Tetapi ada implikasi yang perlu dipertimbangkan. Sekiranya anda ingin membawa saya ambil analogi yang sama seperti tadi. Saya ambil analogi iaitu perkiraan mudah RM5,000. Anda membuat aduan ke Tribunal Tuntutan atau anda membawa kepada tuntutan kecil di Mahkamah Magistrate. Mana-mana Mahkamah Magistrate. Anda ingat tuntut RM5,000. Anda boleh mengendalikan kes itu secara sendiri. Anda tidak memerlukan peguam. Baik. Tetapi anda mestilah secara aktif terlibat dengan prosiding di tribunal tersebut. Seperti anda memfailkan borang tuntutan, anda perlu mengemukakan dokumen, anda perlu hadir untuk perbicaraan, hadir untuk sesi penghujahan, kemudian presiden Terputus. Terputus ya? Kita ada masalah line sedikit. Dia harap sabar. Cik Fakri okey ke? Hello? Ya. Hello Cik Fakri. Dengar tak? Tadi terputus, sorry. Dengar ke? Okey dengar dah. Dengar dah Sekejap, saya cari. Sekejap. Okey, sorry, saya sambung. Okay. Saya rasa saya nak sambung balik dekat peringkat rujukan pada tribunal. Hadir perbicaraan. Okey. Anda perlu hadir kepada perbicaraan dan kemudian presiden tribunal akan membuat satu award. Katakanlah presiden tribunal bersetuju dengan tuntutan, maka satu award berjumlah RM5,000 akan diberikan kepada anda. Anda pun serahkan award tersebut kepada ejen ataupun kepada pemilik rumah. Dan pemilik rumah berpendirian ataupun mereka tidak mahu untuk membayar award tersebut. RM5,000 tadi, landlord, pemilik rumah tidak mahu membayar. Jadi apa seterusnya? Apa yang akan berlaku pada ketika itu adalah untuk anda mendaftarkan award di Mahkamah Magistrate. Kemudian baru anda boleh menguatkuasakan award tersebut. Sama ada seperti sebagai contoh, prosiding untuk perintah penjualan atau merampas harta-harta milik pemilik rumah. Itu salah satu cara untuk mendapatkan ganti rugi. Baik. Penerangan saya panjang lebar ni, saya nak rumuskan.
apabila anda memilih untuk memfailkan tuntutan sama ada di Tribunal Tuntutan Pengguna ataupun di mahkamah, tentunya ia akan mengambil masa yang panjang. Apatah lagi sekiranya anda memilih untuk memfailkan tindakan di mahkamah. Ya, bagi tuntutan kecil anda boleh mewakili diri sendiri. Bagi mereka yang tinggal di JB katakan ataupun di Kelantan, di Kedah, anda perlu hadir ke Mahkamah Magistrate Shah Alam untuk datang sendiri, membawa kes anda, memfailkan tuntutan dan kemudian memfailkan hujahan sebelum magistrate boleh memberi keputusan. So aduan-aduan yang apabila anda memilih sama ada tribunal ataupun mahkamah, anda bukan sewenang-wenang seolah-olah membuat satu aduan di bahagian hal ehwal pelajar universiti, yang mana anda boleh hanya isi borang dan tunggu pegawai akan berhubung dan siasatan dalaman dibuat. Tidak. Apabila anda memilih untuk memfailkan tindakan di mahkamah, anda telah memasuki satu fasa yang lebih serius dan agresif, di mana anda mesti memberikan kerjasama dan komitmen kepada mahkamah. Or otherwise, kes anda akan dibuang dan anda akan perlu menanggung kos-kos yang berkaitan. Itu satu. Jadi apa yang ingin saya nasihatkan, apa yang ingin saya memberikan sedikit pandangan dalam keadaan semasa, saya lebih suka memberikan pandangan kepada semua pelajar ataupun pemilik rumah, landlord ataupun ejen, supaya perkara ini dapat diselesaikan secara baik, secara aman, menjimatkan masa, menguntungkan semua pihak-pihak. Dan saya faham dalam keadaan ekonomi yang tidak tentu sekarang, para pelajar bergantung sepenuhnya daripada wang ringgit yang dibekalkan oleh ibu bapa masing-masing. Dan itulah power bank. Dan saya juga faham bahawa untuk mengadakan RM4,000, RM5,000 bagi pelajar-pelajar ni membayar sewa ni, saya pun now sebagai parent, kita faham bahawa suasana sekarang ni adalah amat membebankan dan adalah tidak adil dalam keadaan para pelajar tidak dapat menggunakan premis-premis yang disewa, tidak adil untuk para pelajar tidak langsung mendapat apa-apa pulangan daripada pemilik rumah. Dan saya juga suka ingin menyatakan di sini bahawa begitu juga dengan pemilik rumah, landlord. Pemilik rumah adalah pihak yang bukan memaksa siapa-siapa pun untuk memasuki perjanjian sewa ataupun menyewa rumah mereka. Ya, jadi mereka juga tidak pernah mencari mana-mana penyewa secara paksaan. Dan mereka juga tidak pernah menggunakan desakan atau paksaan untuk masing-masing membayar. Okey. Dan biasanya bayaran-bayaran sewa yang dibuat ni, kalau 2+1 ni, biasanya 1 bulan ataupun 1 out of 3 tu akan diambil oleh pihak ejen sebagai upah untuk mencari penyewa dan upah untuk menguruskan rumah sewaan tersebut seperti penyerahan kunci dan lain-lain. Ya. Jadi saya faham concern daripada pelajar dan ada juga soalan-soalan yang timbul di dalam chat room ni. Ada yang bertanya, adakah perlu bayar rumah sewa? Sebagai contoh soalan. Ada satu soalan daripada Akil Muazzam. Jadi maksudnya jika terbatal, adakah kami tidak perlu membayar rumah sewa atau boleh berundi dengan tuan rumah kerana barang-barang masih di rumah sewa? Baik. Pandangan saya adalah untuk deposit kita boleh berunding untuk mendapatkan semula. Sama ada kita mendapatkan 100% ataupun kita mendapatkan percentage yang lebih kurang. Sekurang-kurangnya kalau 2+1 tu, 1 month rental tu biasanya akan diambil oleh ejen dan akan menjadi hanguslah, jumlah hangus. Tapi 2 bulan anda boleh dapat, utility pun anda boleh dapat kerana anda tak guna elektrik, kerana anda tak guna air. Itu memang jumlah yang boleh dapat. Jadi untuk sewaan bulanan seterusnya, saya berpendapat anda tidak perlu bayar. Contohlah, sekiranya anda sepatutnya masuk rumah sewa pada bulan pada bulan Oktober. Apa dengan sewa bulan November? Saya berpendapat rundingan perlu dijalankan dengan landlord. Anda tidak perlu membayar untuk November. Maksudnya losses, kerugian kita alami tadi tak perlu escalate, tak perlu dinaikkan lagi kerugian tersebut. Cukuplah kerugian yang ada dan kita akan berbincang dengan pemilik rumah.
Tentang barang-barang anda yang berada di rumah sewa pun boleh dirundingkan dengan pemilik rumah. Sementara anda dibenarkan untuk hadir dan ambil barang-barang peribadi, barang-barang yang ada, kalau anda masih ingat, anda boleh kemukakan satu inventory dan boleh berunding dengan pemilik rumah untuk diletakkan di satu sudut. Contohnya dimasukkan ke dalam store ataupun semua barang dimasukkan ke dalam satu bilik buat sementara waktu. Okay? Dan sekiranya tuan rumah menyatakan kepada anda bahawa rumah tersebut kini telah disewakan kepada orang lain dan orang lain perlu mengguna pakai keseluruhan ruang tersebut, apa yang anda boleh berunding dengan tuan rumah, mungkin anda boleh sepakat, misalkan satu rumah disewa oleh 5 orang, jadi mungkin 5 orang tadi boleh berkongsi dan hanya menyewa satu bilik kecil saja bagi meletakkan semua barang-barang di dalam bilik tersebut. Itu satu alternatif. Saya tak kata itu satu jalan keluar yang bagus, tapi satu alternatif. Saya cuba memberikan pandangan untuk mengecilkan, mengurangkan kerugian semua pihak, especially student, kerana student akan yang paling terbeban. Jadi itu salah satu contoh. Semua barang-barang yang ada anda perlu masukkan dalam satu bilik kecil dan mungkin bilik kecil satu dirundingkan kepada tuan rumah untuk membayar kepada kadar sewaan yang paling minimum. Itu satu. Atau sekiranya ada cara, anda juga boleh berunding dengan tuan rumah untuk membuat delivery barang-barang, dimasukkan ke dalam kotak misal kata dan membuat delivery ke rumah ataupun penerima masing-masing. Dan kos-kos itu perlu dipertimbangkan oleh para pelajar. Itu satu. Soalan seterusnya daripada Akil Muazzam ni, jika kami tidak berada di rumah sewa, hanya duduk di kampung untuk online distance learning, barang-barang masih di rumah, adakah sesuai untuk berunding untuk menurunkan harga? Tak perlu bukan rundingan tu ke arah menurunkan harga sewa, tapi saya lebih suka untuk berunding dengan tuan rumah untuk tidak perlu membayar sewa. Untuk sewa-sewaan yang mendatang di masa hadapan, kita perlu berunding dengan tuan rumah untuk tidak perlu langsung membayar sewa dan kita menamatkan perjanjian sewaan buat sementara waktu. Sehinggalah keadaan kembali pulih, keputusan-keputusan baru dicapai ataupun diumumkan oleh kerajaan, anda always boleh untuk memasuki perjanjian sewaan di rumah yang lain. Jadi buat masa sekarang ni untuk melakukan damage control, anda tidak perlu incur more cost or more losses kepada kerugian yang anda sedang alami sekarang. Okay. Baik. Soalan juga daripada Akil Muazzam. Ada kawan saya yang tak dapat wang deposit kerana tak jumpa pengganti. Jadi macam mana pandangan tuan untuk kes sebegini? Pandangan saya, dalam suasana semasa, apabila tuan rumah menjadikan ianya syarat untuk anda mencari pengganti adalah satu syarat yang tidak adil. Kalau saya misal kata berunding dengan tuan rumah sekalipun, syarat ini biasanya menjadi amalan di luar suasana COVID boleh. Tetapi dalam suasana COVID sekarang, anda tidak boleh travel pun ke kawasan kampus, satu. Kalau anda publishkan iklan dalam talian secara online sekalipun, di mudah.com, di mana-mana website sekalipun, tidak ada pun mana-mana orang yang ingin menyewa di kawasan kampus buat masa ini. Baik. Dan kebanyakan orang buat masa ini pun lebih selesa untuk, kalau dibenarkan pun untuk berada di rumah, sama ada di rumah sendiri ataupun pulang ke kampung halaman. Dan tidak ada mana-mana orang pun sekarang ingin incur kos-kos baru seperti menyewa rumah. Jadi ketetapan atau syarat yang dikenakan oleh tuan tanah tadi pada saya adalah satu ketetapan yang tidak adil dan berat. So apa yang kita boleh buat dalam keadaan sebegini adalah untuk berunding dengan pemilik rumah masing-masing bahawa kalaupun kita boleh mempertimbangkan untuk pihak ejen mengambil ejen fee, tetapi deposit tadi perlulah dipulangkan. Dan dalam keadaan tertentu, sekiranya, saya hanya akan menasihatkan kepada pelajar, sekiranya tidak ada langsung jalan keluar ataupun rundingan tidak pernah mencapai sebarang penyelesaian antara penyewa dan tuan rumah, barulah mana-mana pihak, pelajar, boleh mempertimbangkan untuk membawa kepada satu langkah lagi, sama ada pergi ke tribunal atau mahkamah tadi. Itu hanya kita wajar pertimbangkan sekiranya rundingan yang cuba dibuat secara damai dengan landlord tidak membuahkan hasil.
Because RM4,000, RM5,000 still satu jumlah yang besar. Kalaupun perlu dipulangkan RM3,000, RM3,500, masing-masing boleh, saya faham masing-masing boleh memulangkan semula kepada ibu bapa masing-masing dan anda sebenarnya membantu ibu bapa anda pada saat-saat yang kritikal sebegini. Saya juga difahamkan oleh rakan-rakan saya di universiti, ada pelajar-pelajar yang dah mula mengadu ibu bapa mereka telah pun diberhentikan kerja dan sebagainya. Pada masa ini, apa pun jumlah yang perlu dipulangkan sangat-sangat membantu semua. Saya faham dan saya menyokong penuh. Cuma bagaimana cara-cara untuk mendapatkan semula adalah apa yang sedang kita bincangkan sekarang. Baik. Okey. Saya cuba memberi penerangan ni dalam masa yang sama berdasarkan kepada soalan-soalan yang dipostkan dan di bahagian Q&A. Baik, saya cuba lihat soalan lain. Okey, ada satu soalan daripada Hakim Muazzam juga. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya nak tanya, kami duduk di rumah sewa tapi salinan surat agreement kami tak dapat dan benda tu selalu saya WhatsApp dengan ejen tapi tiada reply. Jadi apa kesan kepada kami sebagai penyewa? Ya, betul. Sebagai penyewa, anda berhak mendapatkan salinan perjanjian sewaan. Kerana perjanjian sewaan tersebut ada menyatakan semua terma-terma yang perlu dilakukan sebagai penyewa dan juga adalah apakah tanggungjawab sebagai pemilik rumah. Jadi by right, anda boleh sekiranya saya bersedia untuk membantu NR ataupun pihak UiTM untuk melihat kepada mana-mana keadaan yang memerlukan perkhidmatan guaman untuk saya mengeluarkan notis tuntutan ataupun surat reminder kepada ejen dan juga kepada pemilik rumah. Dan saya juga, walaupun saya belum lagi secara rasmi berbincang dengan pihak NR dan pihak UiTM, tetapi secara tidak rasmi saya juga menawarkan diri saya untuk bekerjasama dengan NR dan pihak UiTM untuk membantu para pelajar berunding dengan mana-mana pemilik rumah, termasuklah ejen-ejen yang terlibat. But kadang-kadang saya faham apabila pelajar-pelajar ni dia teks pada ejen, dia WhatsApp pada ejen, ejen akan sometimes dia tak balas, sometimes dia anggap bahawa anda hanyalah sebagai seorang pelajar, jadi untuk dia disregard anda punya teks ataupun concern dari tu, memang biasanya begitulah yang akan berlaku. Tetapi apabila surat tu datang daripada firma guaman, biasanya ejen akan reply dan mereka akan menghubungi kita dan akan cuba berbincang. Begitu juga dengan Tuan Ana. So, saya akan cuba berbincang dengan pihak NR dan UiTM untuk sama-sama lah berada dalam task force ni untuk membantu para pelajar. Okay, soalan daripada Farhana Musahadzani. Duit utility tu sendiri duit apa ya? Okay, jawapannya duit utility ni adalah untuk duit, dalam bahasa mudahnya untuk duit elektrik dan duit air. Ini adalah deposit sekiranya anda tinggal di rumah sewa, di akhir penyewaan didapati ada bil elektrik dan bil air yang anda tidak bayar, maka pemilik tuan tanah akan pakai duit deposit utility tadi untuk membayar kepada pihak-pihak yang berkenaan. Itu adalah deposit. Tetapi sekiranya anda tinggal di rumah sewa, anda bayar penuh dan tidak pernah ada masalah dengan utility, maka deposit utility ini akan dipulangkan di akhir penyewaan kepada anda semula. So, tuan rumah tidak boleh menggunakan duit tersebut. Okay, soalan Farhana juga, saya nak tahu selalu bila kena bayar deposit rumah sewa, tuan rumah selalu letak 1+1 plus utility. Soalan saya ialah bila tamat kontrak, penyewa boleh dapat balik tak duit utility itu? Okay, sama juga penerangan saya tadi, jawapannya ya, kamu boleh dapat balik dengan syarat kamu tidak ada sebarang tunggakan dengan pihak TNB ataupun pihak Syabas bagi mereka yang tinggal di Selangor lah. So, api, air, tak ada hutang, maka deposit utility pasti perlu dipulangkan oleh tuan rumah kepada penyewa. Okey. Soalan daripada Huwaida Syamsuddin. Apakah cukai-cukai perlu dibayar oleh kami penyewa atau perlu dibayar oleh tuan rumah? Jawapan saya, cukai tanah dan cukai pintu perlu dibayar oleh tuan rumah. Tidak perlu dibayar oleh penyewa. Kalau mereka-mereka yang tinggal di kawasan dipanggil high rise, kawasan kondominium ataupun flat ataupun rumah apartmen, kalaupun selain daripada sewa, yang perlu anda bayar adalah maintenance sahaja. Ada tuan rumah yang telah memasukkan maintenance charges dalam sewa,
Dan kadang-kadang mereka tidak masukkan. Anda perlu jelas dengan tuan rumah sama ada maintenance charges dimasukkan atau tidak dalam sewaan bulanan. Tapi untuk cukai pintu, cukai tanah itu bukan tanggungjawab penyewa. Itu adalah tanggungjawab pemilik rumah. Okey, soalan daripada Huwaida juga, bagaimana kalau rumah sewa yang kita duduk, tuan rumah tidak pernah ada perjanjian bertulis hitam putih tentang kontrak rumah sewa? Baik. Sepatutnya semua perjanjian sewa mesti ditandatangan dan dimatikan stamp. Itu yang sepatutnya. Dan di dalam perjanjian sewa adalah penting untuk menyatakan apakah tanggungjawab masing-masing, tanggungjawab penyewa, tanggungjawab pemilik rumah. Kerana perjanjian sewa ni penting kerana saya bagi satu contoh. Kadang-kadang ada juga penyewa di akhir penyewaan dia menyatakan contoh rumah dia rosak, bilik berlubang, dinding pecah, pintu tanggal. Sedangkan keadaan rumah sewaktu diberikan di peringkat awal sewa adalah keadaan yang sama. Jadi dengan adanya perjanjian sewa, senarai inventory, ini akan membantu untuk mengelakkan sebarang tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak berlaku pada rumah sewa tersebut. Itu satu. Keduanya adalah tentang jumlah. Jumlah sewaan mesti dinyatakan secara tepat dalam perjanjian sewa. Sekiranya berlaku apa-apa isu, maka pihak-pihak boleh melihat semula perjanjian sewa kerana perjanjian sewa itulah yang mengikat antara penyewa dan pemilik rumah. Untuk mana-mana penyewa student yang pernah tinggal rumah sewa tak ada perjanjian untuk tempoh sewaan akan datang yang mana yang dah berlaku yang lepas jadikan sepadan. Cuma saya nak nasihatkan semua penyewa berhak dan boleh desak tuan punya rumah untuk hasilkan satu perjanjian sewa yang berstamp, dimatikan stamp. Dan perjanjian tersebut disimpan satu salinan oleh anda untuk tujuan rekod. Anda juga boleh bagi, saya cadangkan boleh bagi satu salinan kepada pejabat NR dan satu salinan akan dipegang oleh landlord. Sekiranya berlaku apa-apa isu, contohnya pelajar ni kadang-kadang dia tak ingat letak mana, dia terhilang, timbul isu, anda boleh always rujuk kepada pejabat NR dan dia akan menyimpan rekod. Bukan saja pelajar, dia simpan rekod praktis, dia simpan rekod berkaitan dengan sewaan tersebut. Itu cadangan saya lah. Baik. Jadi saya rasa setakat itu soalan-soalan yang ada dikemukakan di bahagian Q&A. Untuk mengakhirkan perkongsian saya hari ini, saya suka untuk menyatakan kesediaan saya bersedia bersama untuk menawarkan diri kepada PNR dan juga pihak UiTM sekiranya dipersetuju oleh semua orang pelajar untuk berunding dengan pihak pemilik rumah dan juga ejen bagi mendapatkan wang-wang yang sepatutnya dipulangkan, dan kita boleh pertimbangkan apa juga amount yang boleh ditahan, boleh di-retain oleh pihak ejen. Tetapi untuk membawa kes ni sehingga ke mahkamah ataupun tribunal, mungkin itu adalah pilihan yang terakhir yang kita akan pertimbangkan. Sekiranya sebarang rundingan, sebarang cubaan kita untuk berdamai dengan pihak pemilik rumah tidak mendatangkan sebarang hasil dan tidak ada jalan keluar. Dan cuma saya percaya pada tahap ni pihak-pihak mungkin boleh berunding dan bersedia untuk menerima pandangan daripada saya sebagai seorang peguam dan pandangan pengetua NR dan pihak UiTM. Akhirnya kita akan dapat cuba mengurangkan kerugian, menjimatkan masa pihak-pihak dan sebab akhir nanti anda akan terus menyewa di Shah Alam. Kemungkinan anda tinggal di rumah yang sama pada satu hari nanti. Sekiranya kita terlalu berkeras, maka di masa hadapan mungkin akan menyulitkan anda apabila anda benar-benar perlu berada semula di Shah Alam. Tapi saya rasa perkara ni boleh diselesaikan dengan baik, dengan aman. Baik, sekadar itu dulu perkongsian saya dan saya terbuka sekiranya ada apa-apa soalan daripada Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Cik Fakri atas perkongsian yang penuh berinformasi terutama kepada pelajar NR. Jadi antara pandangan yang diberikan oleh Encik Fakri sebentar tadi iaitu damage control,
iaitu sekiranya penyewa terdapat masalah bersama dengan tuan rumah, bolehlah dibawa tindakan itu ke mahkamah tuntutan kecil ataupun tribunal tuntutan pengguna. Tapi penyewa perlu bersedialah dengan risiko masa yang panjang, lokasi yang jauh, juga komitmen yang tinggi, dan ini adalah sebolehnya ini adalah last choice lah orang kata. Jadi nasihat dan pandangan yang diberikan oleh Encik Fakri, penyewa dan tuan rumah perlulah menyelesaikan permasalahan ini secara baik, aman dan win-win situation. Tuan Fakri juga sedia membantu dari segi khidmat guaman dan juga tugas. Terima kasih. Saya percaya pelajar NR kini lebih terbuka mata dan minda tentang apakah yang harus dan tidak harus dilakukan dalam proses menyewa rumah, dan juga apakah tanggungjawab sebagai pelajar NR dan pelajar UiTM yang berakhlak mulia. Okay, baiklah, keyword kita yang ketiga, NR Lounge. Saya akan sebut 3 kali. NR Lounge, NR Lounge. NR Lounge tu Lounge. Okey. Kini kami buka kepada sesi soal jawab bersama para panel hari ini. Soalan yang telah dikumpulkan melalui chat dan juga DM. Okey, soalan yang pertama. Adakah pegawai penghuni disediakan untuk pelajar NR? Mungkin Cik Isam boleh jawab soalan ini? Terima kasih moderator. Untuk soalan ni, jawapan dia memang kita menyediakan unit penulisan non-resident macam tadi yang saya present awal-awal tu, memang menyediakan seramai 15 orang staff resident yang mana yang akan membantu pelajar-pelajar ni, yang mana ada jadual tugasan pula, tugasan dia yang boleh pelajar-pelajar ataupun siapa yang kenal lah boleh rujuk di portal kita nr.uitm.edu.my. okey, nr.uitm.edu.my untuk melihatlah senarai tugasan tu hari apa dan sebagainya tugas. Okey, so sebenarnya NR mempunyai 15 orang staff yang akan membantu pelajar NR. Okey, baiklah, soalan kedua, jika betul, bolehkah pegawai penghuni tinggal di luar kawasan pelajar NR? Sebagai contoh, pelajar NR di pusat komersial Seksyen 7, tetapi pegawai penghuni tinggal di Sri Muda. Boleh. Boleh. Kita ada yang duduk di Gombak pun ada juga. Okey, yang penting tertakluk kepada keputusan daripada PTJ masing-masing ataupun rektor masing-masing lah. Okey, tapi setakat ni memang boleh pun. Yang penting dia sanggup khidmat untuk pelajar-pelajar NR, boleh. Tapi janganlah pelajar tu di sini dia di Sabah, susahlah. Kurang-kurangnya yang boleh untuk sampailah dalam masa cepat. Oh, okey, sebenarnya bolehlah pegawai penghuni ni tinggal di mana-mana asalkan tertakluk kepada keputusan rektor. Ya, betul. Soalan seterusnya, apakah inisiatif yang dilakukan oleh pihak NR sepanjang semester ini memandangkan ada pelajar yang duduk di rumah sewa untuk semester? Okey, yang duduk rumah sewa. Saya soalan ni sebenarnya sikit lah. Mungkin ada jawapan yang mungkin real. Satu, mungkin nak tanya sebab dia duduk rumah sewa ataupun macam mana dia nak aktiviti ke atau sebagainya. Tapi kalau nak aktiviti, ni salah satu aktiviti yang kita buat lah, webinar. Yang kita buat untuk membantu pelajar. Yang seterusnya juga, insyaAllah kalau ada lagi aktiviti inisiatif yang kita nak buat adalah seperti yang tadilah, yang aktiviti yang berkala tadi tu. Okey, jadi setakat ni memang ini webinar lah yang boleh membantu untuk sampaikan maklumat kepada pelajar-pelajar. Okey, baik. Seterusnya, adakah aktiviti yang dinyatakan oleh pihak NR pada awal perkongsian masih dijalankan sepanjang ODL fasa 2 ini? Okey, untuk yang ni setakat ni maknanya tertakluk pada PKPB lah. Setakat ni jawapannya. Okey, kalau yang memerlukan memang kita akan buat lah. Okey, jadi ikut bergantung pada PKPB. Okey, jadinya aktiviti akan dijalankan tetapi tertakluk kepada keputusan kerajaan terhadap PKPB lah. Ya. Okey, baiklah.
Seterusnya, adakah staf NR disediakan kediaman oleh UiTM? Oh, ya. Untuk menjadi SRK NR ni memang tak ada kediaman. Kalau SRK di college memang ada rumah, tapi SRK di NR ni memang tak disediakan rumah masing-masing, rumah sendiri. Okay, tapi kita sediakan ada allowance lah sikit UiTM bagi. Okay. Okey, baiklah. Okey, soalan yang terakhir. Adakah pegawai penghuni dibolehkan dilantik daripada staf sokongan pelaksana iaitu yang bergrade 19 dan ke bawah? Maksud saya syarat asas untuk pelantikan sebagai pegawai penghuni ITM. Okey, untuk menjadi SRK, dia jawab penghuni sebagai SRK staf presiden. Staf presiden NR mesti 29 dan ke atas lah. Okey, grade B dan ke atas. Okey, maknanya 19, minta maaf lah, tak boleh, kita perlukan pensyarah atau staf yang grade B, B ataupun 29. Okey, baiklah, terima kasih pada Encik Isham di atas pandangan yang berinformasi sebentar tadi. Okey, baiklah. Saya ada satu soalan tadi, saya dah terbaca dekat bahagian chat ni. Dia cakap tentang apa nama tu, tentang perlu dia nak dia tak pulang ke rumah sewa, perlu ubah alamat kampung ke di student portal. Saya rasa tadi saya dah bagi tahu, maklumkan tadi masa pembentangan awal, mohon pelajar-pelajar kalau berada di kampung sekalipun, bahagian alamat terkini tu catatkan di situ alamat kampung dia. Okay, supaya kita tahu dia tak berada di Shah Alam ataupun dia tak berada di sekitar kampus, dia berada di kampung lah. Okay, jadi itu yang saya rasa soalan yang mungkin tertinggal yang saya dah terbaca dalam chat tadi. Okey, terima kasih. Okay. Okeylah, baiklah. Tamatlah sudah sesi soal jawab kita mengenai isu-isu utama yang dihadapi oleh para pelajar NR mengenai pelbagai isu. Diharapkan dengan penjelasan daripada para panel webinar hari ini, terjawablah sudah semua kegusaran di hati para peserta. Sebelum kita mengakhiri webinar kita pada hari ini, saya bagi pihak NR ingin memohon para pelajar NR untuk mengemaskini maklumat terkini rumah sewa di student portal. Sila ke menu nombor 2.0 dan menu 2.1. Maklumat ini penting bagi pihak kami menjaga kebajikan anda, terutama ketika bencana seperti penularan pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia sekarang. Jika pihak kami tidak tahu lokasi anda, bagaimana kami dapat bantu anda? Bantu kami untuk bantu anda. Juga dipersilakan untuk mengikuti sosial media kami di Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube dan search kami di @nruitmsa. Dan juga website kami nr.uitm.edu.my. Semua tips dan maklumat penting seperti contoh perjanjian rumah sewa ada dipaparkan di laman web. Untuk makluman pelajar NR, semua program rutin NR yang menyediakan makanan percuma, lawatan mesra, road tour, santai selepas solat dan sesi kopi terpaksa ditangguhkan buat masa ini kepada satu tarikh yang akan diberitahu kelak. Sebarang info akan kami paparkan di media sosial NR UiTM Shah Alam. Okey, baiklah, keyword yang keempat, pusat khidmat pelajar. Saya akan sebut dia kali, pusat khidmat pelajar, pusat khidmat pelajar. Okay, sekarang kita ke sesi kuis Kahoot bagi para peserta.